عليه من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah surah Asy-Syams. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 15 ayat. Dinamakan surah Asy-Syams, matahari, kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari dan makhluk-makhluk yang lain. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal-amal kebajikan. Dan hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Intisari kandungan menegaskan perihal manusia yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang menyempurnakan kejadiannya serta mengilhamkannya mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Dengan demikian, terserahlah kepada manusia sendiri memilih dan bertanggungjawab dia terhadap pilihannya itu. Jika dia memilih jalan yang membawanya kepada kebaikan, yakni iman dan takwa, maka selamatlah ia di dunia dan di akhirat. Dan jika sebaliknya, maka buruklah akibatnya. Sebagai contoh, diceritakan perihal kaum Nabi Saleh yang telah memilih jalan yang membawa mereka kepada kejahatan dan mereka menderhaka pada Allah dan Rasulnya. Akibatnya mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala sehingga punah ranah semuanya. Dan Allah tidak hiraukan kesudahan mereka yang buruk itu, kerana yang demikian ialah balasan yang adil. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi matahari dan cahayanya yang terang benderang, dan bulan bila ia mengiringinya, dan siang bila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata, dan malam bila ia menyelubunginya dengan gelap gelita. Demi langit yang membinanya dalam bentuk yang kuat kukuh yang melambangkan kekuasaannya, serta bumi yang menghamparkannya untuk kemudahan makhluk-makhluknya. Demi diri manusia yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya pada bertakwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Ingatlah, kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas. Ketika orang yang sehabis-habis jahat di antara mereka yang menerima perintah dari mereka supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat, maka berkatalah Rasul Allah Nabi Saleh kepada mereka, janganlah kamu ganggu unta betina dari Allah itu, dan janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat air minumnya, supaya kamu tidak ditimpa azab. Setelah Nabi Saleh memberikan amaran lalu mereka mendustakan serta menyembelih unta itu dengan sebab dosa mereka, maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan, serta ia meratakan azab itu meliputi mereka sehingga punah ranah semuanya. Dan Allah tidak hiraukan kesudahan mereka yang demikian, kerana itu adalah balasan yang adil. Kita berada dalam penafsiran surah yang ke-91. Namanya surah Asy-Syams, pada juzuk yang ke-30. Surah yang kita bacakan ini merupakan surah Makkiyah, yakni yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mengandungi 15 ayat. Dinamakan dengan surah Asy-Syams kerana dimulakan dengan sumpah Allah Ta'ala pada makhluk yang bernama matahari ini, atau disebut Asy-Syams, yang sentiasa mengeluarkan cahayanya yang menerangi seluruh siangnya. Kaitan surah ini dengan suratul Balad. Ini surah yang ke-90 yang kita bacakan semalam. Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Balad tentang golongan yang dikenali orang-orang yang bahagia dan golongan yang celaka yang disebut sebagai ashabul maimanah dan ashabul masy'amah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana watak amalan sifat ini. Bagaimana amalan dan watak sifat golongan ini. Itu golongan ashabul yamin. Golongan yang bahagia di hari akhirat kelak. Dan golongan yang celaka. Dan surah Asy-Syams disebut, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka telah berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Artinya di antara amalan utama ashabul maimanah, orang-orang yang bahagia di akhirat kelak, mereka sibuk menyucikan diri mereka. Dan di antara watak dan perangai ashabul masy'amah, iaitu orang yang celaka akhirat kelak, mereka sibuk mengotorkan diri mereka. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya dalam suratul Balad Allah Ta'ala menyebut bagaimana kesudahan orang-orang kafir akhirat kelak, itu mereka dicampakkan dalam neraka, narum mu'sadah, neraka yang menutupi mereka, menjadikan mereka terbakar dan keadaan keseksaan yang melampau. Maka pada surah ini, pada surah Asy-Syams, Allah Ta'ala menyebut tentang azab mereka di dunia, iaitu kemusnahan mereka. Kalau dalam suratul Balad menyebut kemusnahan orang kafir akhirat kelak. Manakala dalam surah Asy-Syams Allah Ta'ala menyebut tentang kemusnahan mereka di dunia, iaitu kaum Thamud yang telah menderhaka kepada Allah, menyembelih unta yang menjadi mukjizat Nabi Allah Saleh AS. Kandungan surah ini Allah memulakan dengan bersumpah dengan sebahagian makhluk-makhluk Allah yang berupa kejadian alam yang tinggi dan alam yang rendah, iaitu matahari dan bulan, sehinggalah kepada alam rendah, iaitu gunung ganang dan juga bukit dan juga bumi, untuk menjadikan manusia berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala juga menjelaskan bagaimana pusingan kehidupan manusia, yakni kejadian manusia, bagaimana Allah menyempurnakannya. Dan Allah Taala juga menyebut ada kalangan manusia yang membiasakan diri mereka dengan akhlak yang baik, maka jadilah mereka orang beruntung. Ada di kalangan mereka yang mencuaikannya, yang tidak membiasakan diri mereka dalam kebaikan, mereka mencuaikannya. Sedangkan Allah Ta'ala menciptakan diri ini asalnya bersih suci. Kan itu kita lihat semua manusia punya kecenderungan untuk buat baik. Semua, atau perompak penyamuk, dia ada cenderung buat baik. Dia merompak kat bank, kemudian dia tolong kawan dia bisnes, dia baik. Dia mungkin pergi kedai makan, dia bayar. Bank dia rompak, kedai makan dia bayar, dia patuhi. Berarti kebaikan. Tu pun dia bayar, tapi bank dia rompak. Artinya setiap manusia, memang Allah jadikan jiwa mereka ni suci. Sebagaimana disebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua kelahiran lahir dengan keadaan fitrah suci. Tetapi ada golongan yang membiasakan dengan akhlak-akhlak yang baik, maka jadilah mereka orang beruntung dengan menyucikan diri. Ada yang mencuaikannya, lalu membiarkan ianya kotor, lalu jadilah mereka orang-orang yang rugi. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala memberikan contoh orang yang mengotorkan jiwa mereka. Siapa kaum Thamud? Kerana kaum Thamud asalnya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Saleh. Sesudah Nabi Allah Saleh menunjukkan mukjizat yang mereka kehendaki, yang berupa unta. Namun akhirnya mereka jemu mentaati Allah. Dan mereka mencabar kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah Saleh. Lalu mereka mengutuskan orang yang paling celaka di kalangan mereka untuk menyembelih unta Nabi Saleh, sambil mereka bersorak gembira yang berkesudahan kelompok dan golongan ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diturunkan azab. Secara khulasah, kesimpulan, surah ini memberi dua maksud atau dua maqasid, dua objektif. Objektif yang pertama ialah galakkan untuk mentaati Allah. Dan objektif yang kedua ialah
amaran keras kepada yang melakukan maksiat. Ini kandungan surah ini secara umum. Ada dua maqasid, ada dua objektif, iaitu memberi galakkan untuk buat baik dan memberi amaran keras kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Kerana mereka ini bukan sekadar akan dimusnahkan akhirat kelak. Bukan di dunia lagi mereka akan musnah. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa yang berpaling daripada perintah-perintah kami akan jadikan kehidupan mereka sempit. Tidak ada yang boleh melapangkannya, baik harta benda mereka, baik hiburan-hiburan yang mereka pilih dan mereka berhibur dengannya, baik kenikmatan dunia yang mereka mengecapinya. Kerana ia adalah kesempitan dalaman yang tidak boleh dilapangkan melainkan dengan mentaati Allah SWT. Maka Allah menyatakan yang berpaling daripada perintah Allah, kami akan jadikan kehidupan mereka sempit. Maka akhirat kelak yang menanti mereka lebih dahsyat. Lebih teruk sebagaimana Allah sebut, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan merasakan kepada mereka dengan azab di dunia yang kecil sebelum datang azab yang besar akhirat kelak, yakni neraka, supaya mereka kembali kepada Allah. Dan sebagaimana Allah sebut, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Demikian kesudahan azab dunia dan azab akhirat lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Maka ini semua ayat-ayat menerangkan orang yang buat maksiat tak akan lepas di dunia lagi. Jangan cerita akhirat, dunia pun tak lepas. Supaya kita menjauhi maksiat sejauh-jauhnya. Bahkan sebagaimana kita tahu, tidaklah musibah berlaku pada kita melainkan kerana dosa dan maksiat kita kepada Allah SWT. Sebab itu para nabi memerintahkan kepada kaum masing-masing, umat masing-masing supaya memperbanyakkan istighfar. Fakultu lahum astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala itu maha pengampun. Sebab kita terdedah dengan dosa. Dan bila terdedah dengan dosa, terdedah dengan akibat. Dan bila terdedah dengan akibatnya, kita manusia yang kedai tak mampu tanggung. Tuan-tuan, kita ada sikit je musibah, dah tak mampu tanggung. Jangan kata yang besar. Sedih sikit je. Duit dalam poket kurang. Dah tak tanggung lagi satu hari. Sedih dah. Ada sikit musibah kita. Terus kita rasa macam tidak ada manisnya hidup hari ni. Hari ni kita bad mood. Ada musibah. Bad mood. Dari pagi sampai petang. Begitu lemahnya kita. Kita lemah sampai kata kita kuat. Dengan sedikit musibah yang kecil, cukup menjadikan hari ini tidak ada bahagianya lagi. Walau duduk dalam rumah banglo yang ada kolang 5 biji, 6 biji. Tak rasa bahagia. Kerana kita lemah. Sebab itu Allah beri kita obat kepada penyakit kita. Seperti kata para ulama, dalam Al-Quran Allah terangkan dua benda. Allah terangkan penyakitnya dan Allah terangkan obatnya. Allah terangkan penyakitnya dosa. Itu dalam Al-Quran. Dan Allah terangkan obatnya ialah mohon ampun. Mohon ampun pada Allah sentiasa. Allah Ta'ala berfirman, wasyamsi wadduhaha. Perkataan wasyamsi wadduhaha dan surah yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala bersumpah dengan 7 makhluknya. 7 makhluk Allah yang Allah bersumpah dalam surah Asy-Syams. Yang pertama Allah bersumpah dengan wasyamsi wadduhaha, demi matahari. Wa di situ panggilnya waw qasam. Waw huruf sumpah, bukan makna waw tu makna dan matahari, demi matahari. Terjemahan dia. Kerana waw boleh terjemah secara literally makna dan. Tetapi waw di sini namanya waw qasam. Macam mana kita nak waw qasam? Selepas perkataan waw itu baris bawah. Wasyamsi wal fajri wal qamari. Mana-mana huruf waw sebab itu baris bawah namanya huruf qasam. Huruf sumpah. Sebagaimana disebut oleh dalam kitab matan Ajurumiyah. Wa huruful qasami wa hiya al-waw wal ba'u wat ta'u. Dan huruf sumpah itu waw, ba dan ta. Billahi, tallahi. Dia biasa kalau sumpah lepas tu bagi bawah. Tallahi, wallahi. Kalau disebut wallahu, itu bukan sumpah. Sebab tu bagi depan. Wallahu dan Allah maksudnya. Kalau wallahi, demi Allah. Kalau tallah, maka disebut tallahi, yakni demi Allah. Wasyamsi, demi matahari. Sebab itu di baris bawah. Yang kebiasaan permulaan di baris depan.
Wasyamsu, kalau ia huruf ataf, huruf kita panggil sebagai penyambung, tapi ini huruf sumpah. Kenapa Allah bersumpah? Kerana ciptaan Allah yang ajaib. Ciptaan Allah yang banyak manfaat. Kerana ciptaan Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Kerana ciptaan Allah yang melemahkan manusia bila memikirkan faedahnya. Lemah kita. Sebab sekarang tak ada orang pun mendarat atas matahari tu. Mana ada orang nak mendarat atas matahari tu? Tak ada yang mampu mengetahui rahsianya. Makanya ciptaan Allah yang hebat. Allah mengatakan wasyams, dan demi matahari, wa duhaha, dan cahaya yang meneranginya. Perkataan duhaha di sini maksudnya matahari bila ia meninggi menjadi waktu duha, maka terang seantero dunia. Matahari kan boleh naik, kita panggil isyraq, waktu syuruk. Dan bila dia meninggi, maka kita panggil waktu duha. Duha ini mula panas. Dan mula dunia ini terang. Terang sungguh-sungguh. Maka Allah bersumpah demi matahari dan fungsi matahari yang menerangi alam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, sumpah Allah Ta'ala yang kedua, wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengeluarkan cahayanya, yang mengikuti matahari. Yang mula-mula matahari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan ataupun Allah Ta'ala menerbitkan ataupun kita katakan selepas matahari itu tenggelam, matahari naik meninggi menerangkan alam, kemudian tenggelam, maka keluar pula bulan yang sifatnya juga terang. Dan Allah menyebut perkataan talaha, bagaimana turutan bulan ini sehingga mengambang. Dan kita tahu bulan mengambang bermula 13, 14, 15. Yang dikenali sebagai ayyamul bid, hari-hari putih. Hari putih ni 13, 14, 15. Setiap bulan disunatkan puasa. Pada waktu itu malam amat terang dek bulan purnama. Maka Allah menyebut wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengikuti matahari sesudah terbenamnya, lalu ia mula menyempurnakan malamnya dengan keindahan dan dengan keajaiban. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan siang, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila ia telah menzahirkan segala-galanya. Nampak segala-galanya siang untuk manusia mencari rezekinya, untuk manusia mencari keperluan hidup mereka, untuk manusia mencari kehendak mereka. Dan kata Allah yang keempat, sumpahnya, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam yang menutupinya, ini penuh dengan kegelapan, untuk menjadi waktu rehat manusia, menghilangkan seluruh cahaya matahari. Maka bila datangnya malam, maka tak ada lagi matahari. Lalu gelaplah separuh dunia ini. Kan di dunia separuh akan siang, separuh akan malam. Gelaplah separuh dunia ini, dan dia terbit di sebelah yang lain pula. Maka Allah jadikan siang dan malam dengan pertukarannya ini sebagai satu dalil menolak kepercayaan ketuhanan yang orang-orang kafir ini yang mempertuhankan matahari, bulan, bintang dan segalanya, dan menganggap bahawa Tuhan itu ada dua, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Dan Allah Ta'ala menerangkan bahawa Tuhan itu dia tak tenggelam, dia tak timbul macam bulan dan matahari, dia tak bertukar macam siang dan malam. Tuhan itu menyalahi makhluknya. Maka seluruh makhluk ini sifatnya berubah. Sebagaimana berubah siang pada malam, malam pada siang, matahari pada bulan, bulan pada matahari. Demikianlah sifat makhluk Allah Ta'ala yang sentiasa berubah-ubah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah bersumpah yang kelima dan yang keenam dengan firman-Nya was-sama'i, dan demi langit, wama banaha, dan kukuhnya langit yang dibina. Lihat kekukuhan langit tersebut yang memayungi manusia, tak pernah runtuh, tak pernah retak, tak pernah jatuh. Banaha, dengan kesempurnaan binaan yang tanpa tiang, yang dapat dilihat oleh manusia. Setengah ulama kata bahawa langit ini ada tiang tapi kita tak dapat tengok. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dan surah Luqman. Allah Ta'ala menyebut tentang kejadian langit. Bi ghairi amadin tarawunaha, dengan tanpa tiang yang kamu dapat tengok.
Kamu dapat tengok. Tiang tu ada tapi kamu tak dapat tengok. Betapa hebat tiang tadi kita katakan tidak menyempitkan bumi ni. Kalau kita tengok surau dan dewang sebab ada tiang, dia sempit. Jadi sempit, jadi halang. Halang pandangan, halang itu dan ini. Tapi Allah jadikan bagaimana langit ini berdiri teguh tanpa sebarang tiang yang kita dapat tengok. Artinya dia ada tiang tapi kita tak boleh tengok. Sebagai Allah sebut, بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Dengan tanpa tiang yang kamu boleh tengok. Setengah ulama kata, ia adalah penafian mutlak, tak ada tiang langsung. Memang tak ada tiang. Yang kebiasaannya bumbung mesti ada tiang. Betul cari mana bumbung tak ada tiang. Baik, ada sesuatu yang akan tahan dia. Tidak, bumbung ni tak akan kukuh kalau tak ada tiang. Mesti ada sesuatu yang menggantungkannya. Tapi inilah keajaiban cipta Allah yang Allah sebut banaha, dan demi langit dan ciptaan yang kukuh. Wal ardi wa ma tahaha, yang keenam Allah bersumpah, dan demi bumi dan segala hamparannya yang memudahkan kehidupan manusia. Allah menyebut perkataan tahaha. Tahaha berarti Allah menghamparkannya seperti permainan ini. Indah, cantik, mudah urusan, mencari rezeki, mengambil manfaat. Bukan sifat bumi tadi yang kaya atas dan bawahnya. Di atas tumbuh-tumbuhan, di bawah segala galian dan mineral. Maka ini tahaha. Allah hamparkan mudah. Bukan sekadar mudah dari sudut kamu hidup, mudah dari sudut kamu cari rezeki. Kamu nak dapat tumbuh-tumbuhan senang atas permukaan. Even kamu nak dapat galian pun tak susah dalamnya. Allah tak jadikan pada kedalaman sampai kita tak dapat. Akhirnya kita dapat mengeluarkan segala-galanya untuk manfaat manusia. Jaminan rezeki yang berpanjangan sampai hari kiamat tak akan habis. Tentu hanya orang bodoh berkata rezeki akan habis. Rezeki tak pernah habis. Rezeki akan berterusan selagi mana kita ada nyawa. Tetapi bila sampai waktu kematian kita, maka rezeki kita terhenti. Bukan rezeki pada seluruh makhluk terhenti untuk kita. Akhirnya kita dekat nak mati dah tak selera makan. Dah tak boleh nak makan. Akhirnya kita pun mati. Begitu kesudahan kita. Kerana seorang tidak akan mati, kata Nabi SAW, melainkan sesudah disempurnakan rezekinya. Sebab itu tuan-tuan tengok ada orang yang Allah ketua dia kaya. Ada orang masa muda kaya. Ada orang masa tua kaya. Ada orang dekat-dekat nak mati kaya. Dekat-dekat mati dah kaya. Dapat itu, dapat ini. Kerana Allah pasti menyempurnakannya. Dan rezeki itu akan datang sebagai mendatangnya kematian. Tidak ada boleh menghalangnya. Kata mati ada tak boleh halang, tak boleh. Rezeki pun sama. Sebab itu bila ditanya pada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana datangnya rezeki? Kata Sayyidina Ali, sebagaimana datangnya kematian. Walau kamu duduk dalam peti yang terkunci. Duduk dalam peti terkunci, tak ada orang tahu kita, rezeki itu datang. Rezeki tetap ada. Dia ceritakan pada zaman Nabi Allah Musa, sekelompok kafilah atau kabilah dirompak di tengah jalan. Dibunuh semuanya melainkan owner tak dibunuh. Tapi dia potong tangan dan kakinya supaya tidak dapat melarikan diri dan buat report. Akhir terlantar dia. Kaki tak ada, tangan tak ada, nak gerak macam mana. Dan dia hidup. Dan Nabi Allah Musa AS melakukan perjalanan di Turu Saina. Akhir bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu Nabi Musa. Dan Nabi Musa melihat ajaib. Kerana dia dalam keadaan begitu berminggu masih boleh hidup. Lalu ditanya kepadanya, bagaimana rezeki kamu datang? Lalu dia kata, setiap hari akan datang semut bawa makanan sumbat kat mulut aku. Dan setiap hari ada burung yang ambil air dan suap pada mulut aku. Begitu makananku. Al-Imam Ibn Jauzi cerita dalam kitab Saidul Khatir. Bagaimana kisah seekor ular buta yang melekat atas pokok. Tak boleh makan. Tapi setiap hari ada burung yang pergi ke pokok tersebut. Beri makan ular tu. Rezeki. Beri makan pada ular tersebut. Walau ular tu, dia patut boleh makan burung tu. Tapi kalau dia makan burung tu, lepas tu dia mati sebab dia buta. Tapi burung tu beri makan pada dia. Lihat bagaimana Allah Ta'ala jadikan rezeki. Allah jadikan rezeki bagi setiap makhluk Allah SWT. Maka ini yang disebut tentang kesempurnaan rezeki. Kemudian kata Allah. Allah bersumpah yang ketujuh. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi diri. Dan penyempurnaan diri. Allah jadikan diri kita, tuan-tuan. Maksud diri di sini ialah Allah menciptakan manusia secara fizikalnya sempurna. Badan, tubuh badannya, panca inderanya, kekuatan tabi'inya,
dan seluruh fungsi anggota badannya dan kekuatan zahir dan batinnya dan fungsi bagi setiap anggotanya. Namun dalam diri manusia yang disempurnakan ciptaan fizikal zahir dan batinnya, Allah Ta'ala menyebut tentang sesuatu yang menjadi nilai manusia. Nilai manusia bukan pada tangannya, bukan pada kakinya, bukan pada otaknya. Nilai manusia ialah pada kebaikan yang menjadikan dia orang bertakwa. Kebaikan yang menjadikan dia orang bertakwa. Sebab itu Allah sebut begini. Fa'alhamaha. Dan dia Allah mengilhamkan pada setiap diri. Fujuraha, kejahatan. Wa taqwaha, atau ketakwaan. Setiap orang, dia pasti ada bisikan kebaikan dan bisikan kejahatan. Setiap orang. Tuan-tuan tengah duduk di sini, ada bisikan itu. Kebaikan atau kejahatan. Kalau kita berfikir, oh lepas ni saya nak buat tu, nak buat ni. Kita tak ilham nak tolong orang ke tak nak tolong orang. Kita diilham nak bantu orang ke, nak susahkan orang. Maka Allah Ta'ala menyatakan, pertama jiwa manusia ini Allah jadikannya situasinya bersih. Dan datang ilham Allah. Bagi menunjukkan bahawa ilham ini sebagai pilihan Allah pada manusia. Allah yang menciptakan ilham. Dan Allah memberi manusia hakul ikhtiyar, hak memilih. Dan semuanya dalam takdir Allah. Tapi Allah memberikan kepada kita hak tanggungjawab dalam memilih. Tuan-tuan tengok, kalau depan tuan-tuan letak madu dengan racun. Kedua-dua takdir Allah. Tapi Allah ilhamkan untuk memilih. Tuan-tuan dah putus asa nak hidup, ambil racun. Tuan-tuan rasa hidup ada makna, ambil madu. Bukankah itu pilihan manusia? Maka Allah menyebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan kejahatan yang dikehendaki oleh satu diri ataupun ketakwaan. Kenapa Allah Ta'ala menyebut kejahatan terlebih dahulu? Kejahatan. Kerana sifat manusia, walaupun sifatnya baik, kecenderungan mereka pada syahwat itu terlalu kuat. Dan kecenderungan mereka pada taat perlukan mujahadah. Contoh kecenderungan kita pada maksiat tak payah mujahadah. Memang jadi je. Tapi keperluan kita, ilham untuk buat kebaikan perlu mujahadah. Tuan-tuan tengok, siap kebaikan mesti berlawan dengan nafsu. Lalu kita kena lawan. Dan siap ke maksiat, dia selari dengan nafsu. Lalu mudah kita ikut. Mudah kita ikut. Sebab itu, kita nak didik orang mungkin puluhan tahun. Nak jadi baik. Nak suruh dia jahat, satu hari dia jahat. Tak payah lama. Kita nak didik orang ni baik, tempohnya panjang. Kita memerlukan kawadir. Kita memerlukan tenaga-tenaga yang banyak. Kita perlu tenaga yang banyak. Sebab itu perlukan kekuatan pemerintahan. Tuan-tuan, dalam keadaan kita memerintah pun kejahatan itu boleh subuh. Sementara kita tak merintah. Dalam keadaan kalaulah umat Islam ataupun ketika ketuanan pemerintah itu pada orang Islam yang adil dan jujur, pun maksiat itu boleh berlaku dengan kuat. Sementara kita tak memerintah. Kerana kecenderungan hawa nafsu pada kejahatan itu kuat. Tengok diri kita. Kita nak buat baik. Dan kita pun ada cenderung nak buat jahat. Mana lebih kuat? Dan mana lebih mudah? Apakah mudah buat baik atau mudah buat jahat? Akhirnya kita dapati nak buat jahat tu macam mudah sangat-sangat. Tapi bila kita buat baik saja, datanglah mujahadah kita. Mujahadah tu susah. Tuan-tuan tengok, tak boleh susah lah. Tuan-tuan nak baca Quran setiap hari. Kita nak baca Quran. Ni kita masuk hampir pertengahan bulan Syaban. Bulan di mana persiapan menghadapi Ramadan. Kita dah rehsa. Rehsa qiyam, baca Quran, zikir. Kita mula banyakkan solat. Kenapa kita akan menghadapi Ramadan yang merupakan kemuncak bulan ibadat bagi setiap orang beriman. Bulan Syaban sebagai bulan untuk kita latih diri kita. Dah start ada Quran untuk baca banyak sikit. Dah start dah kita baca Quran. Biasa selai dah 2 lai, 3 lai, 4 lai. Mungkin dah mula 2 juzuk satu hari atau 1 juzuk untuk menghadapi Ramadan. Kita perlukan mujahadah. Tuan-tuan datang Ramadan, kita bermujahadah, selepas Ramadan dengan cepat hilang mujahadah. Sekejap. Sebab itu Allah letak kejahatan dulu. Kenapa? Kerana kecenderungan manusia lebih cepat. Jiwa ni memang baik. Tapi cenderung untuk jahat itu lebih senang daripada cenderung buat baik. Kerana buat baik perlu ta'wid. Apa itu ta'wid? Membiasakan. Buat jahat tak payah biasakan. Dia jadi jahat je.
Buat baik, membiasakan buat baik. Kerana kita akan dapati kejanggalan satu hari nanti bila kita buat baik. Kerana orang yang buat baik makin lama dia makin kurang. Makin kita berada pada satu tahap ia makin kurang, makin kurang. Orang buat jahat dia makin lama makin ramai. Dan ini disebut oleh Nabi SAW. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Fatuba lil ghuraba. Islam mula dengan dagang, asing, tak dikenali, tidak diketahui, tidak diamalkan. Kemudian dia kuat dan kembali menjadi dagang. Dan untunglah orang yang menjadi orang yang dagang, orang asing. Rasulullah menyebut umat akhir zaman yang memegang sunnah Rasulullah, pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Al-qabid ala sunnah. Orang yang berpegang sunnah Nabi SAW, kal-qabid al-jumar atau al-jamrah. Macam pegang bara api. Sekejap lepas, sekejap pegang, sekejap lepas. Tentu mudah kita nak makan sumbat je. Nak makan baca bismillah selalu lupa. Mudah tuan-tuan makan, kemudian sendawa. Dah. Tapi lepas makan nak sebut Alhamdulillah selalu kita lupa. Perlukan mujahadah. Berapa orang sudah makan disebut Alhamdulillah? Sebelum makan panjang doa. Lepas makan senyap macam tu, cabut macam tu. Tuan-tuan masuk jamban ni. Tak ada sebut Alhamdulillah. Ia agak sukar. Walau simple je. Dah makan, sebut Alhamdulillah. Sukar. Siapa kata senang? Kalau senang saya kita akan dengar benda ni dengan mudah. Tapi kita payah dengar dalam perbuatan kita sendiri. Kemudian kata Allah, dapat menyebut tentang jiwa manusia, qad aflaha man zakkaha, maka beruntung dan berjayalah orang-orang yang menyucikan dirinya dengan perbuatan amal soleh, menyuburkan takwanya, mengangkat nilai takwanya dengan melakukan amal soleh. Allah kata qad aflah, berjaya. Ini kejayaan sebenar. Man zakkaha, orang yang menyucikan jiwa dia. Sebab itu dalam doa Nabi SAW bila lalu ayat ni, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Rasul berhenti dekat ayat tu. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, kurniakan pada diriku ketakwaannya. Engkau pemiliknya dan engkaulah penjaganya dan engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Rasulullah bila baca ayat ini di surah Asy-Syams sampai ayat wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan demi diri dan kesempurnaannya dia mengilhamkan kejahatan dan kebaikannya. Rasulullah berhenti kat ayat ni. Kemudian Nabi doa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kurniakan pada diri ini takwanya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pemiliknya dan engkaulah tuannya. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Diriwayatkan Rasulullah SAW bila baca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Nabi membaca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dia makna hampir sama, sebutan berbeza. Ya Allah, kurniakan pada diriku ketakwaan dan sucikannya, engkau sebaik-baik yang menyucikan diri, engkaulah yang menguruskannya dan engkaulah yang empunyanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Aisyah. Satu hari kata Aisyah, Rasulullah tak ada di tempat tidur. Aku cari tak ada. Macam kita malam-malam tidur, kita pun raba lah sebelah, ada tak pasangan kita. Kata Aisyah, pada malam hari aku raba sebelah ni, cari faqadtun Nabi SAW. Aku hilang, tak jumpa Nabi SAW di tempat pembaringannya. Falamasathu biyadiha fawaqa'at alaihi wa wasajid. Lalu aku pun raba-raba, terkenalah tanganku pada jasad Rasulullah sedang Nabi sujud. Dan Nabi tengah solat. Aisyah cari tak tilang, tak ada, tak kata tak ada. Tapi tangan raba, mata pejam. Raba punya raba kena kaki Rasulullah yang Nabi sedang sujud. Baru sudah, oh ada. Dan buka mata tengok Rasulullah sedang sujud. Dalam keadaan Rasulullah membaca doa. Tengah sujud tu, Rasulullah baca doa. Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Tuhanku, kurniakan pada diriku ketakwaannya.
sucikannya engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah yang menguruskannya dan empunyanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim. Daripada Zaid bin Arqam katanya, adalah Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa ilmin la yanfa wa da'watin la yustajabu laha. Qala Zaid, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunahun wa nahnu nu'allimukumuha. Maksudnya, kata Zaid bin Arqam, adalah Rasulullah berdoa dengan doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan, daripada tua bangka, dan daripada ketakutan serta kedekut dan azab kubur. Ya Allah, kurniakan kepada diriku takwanya, kurniakan pada diriku takwanya, dan sucikannya engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah yang menguruskannya dan empunyanya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk, daripada diri yang tidak pernah kenyang, daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, daripada doa yang tidak dimustajabkan. Kata Zaid, adalah Rasulullah mengajar kami doa ini, dan kami pula ajar kamu doa ini. Rasulullah SAW kita dah baca dalam hadis yang sahih, sebagaimana Rasulullah ajar umatnya baca Quran. Cuma nak sebut perkataan-perkataan dalam Quran. Nabi juga ajar umatnya doa. Supaya kita tahu apa benda kita nak belajar dalam hidup, okay, kita belajar Quran lagi, belajar doa. Doa tu kena belajar sebutannya. Boleh tak kita nak doa tanpa doa-doa ini? Boleh. Tapi memang berdoa dengan doa yang Rasulullah sebut, yang Rasulullah lafazkan, lebih arja, lebih diharapkan kemustajabannya. Di samping kita dapat doa ikut sunnah Nabi SAW. Sebab itu belajarlah doa. Bacakan doa ini, ambil sikit-sikit doa supaya kita dapat melazimkan diri kita dengan doa tersebut. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang 7 makhluk Allah yang Allah bersumpah, yang semuanya ada manfaat, yang berakhir dengan sumpah yang ke-7 tentang diri kita sendiri. Allah menciptakan diri kita dengan sempurna dan setiapnya berfungsi. Dan Allah menjadikan bagi setiap diri itu kebersihan jiwanya. Maka untunglah yang terus menyuburkan kebersihan, terus menyucikannya. Dan rugilah orang-orang yang mensia-siakan peluang ini untuk menyucikan diri mereka. Maka Allah menyebut contoh orang yang rugi, yang tidak menyucikan dirinya, iaitu satu kaum namanya kaum Samud. Kata Allah, kazzabat Samud bitagwaha, telah mendustakan kaum Samud Nabi yang diutuskan, perintah Allah yang diwahyukan, bitagwaha, dengan melampaunya. Kenapa sebut melampaunya? Maka Allah sebut apa cerita melampau dia. Tak ada orang tak terima dia tak melampau. Bagaimana Muqawqis, Rasulullah berdakwah pada Muqawqis, dia menolak, tidak melampau. Dia tolak dengan baik, dia terima surat dengan baik, dia beri hadiah. Tapi tak masuk Islam. Tidak seperti Maharaja Kisra. Dia koyak surat tu. Dia koyak surat. Sehingga Rasulullah bila mendengarnya, kata Rasulullah, Allah akan koyakkan kerajaannya. Bagaimana dia mengoyakkan surat aku. Sebab dia tak hormat. Dan sebagaimana berlaku kepada sebahagian negara yang membunuh utusan Rasulullah SAW. Nabi hantar, dia bunuh utusan. Yang tak pernah orang buat. Orang yang jadi orang tengah ni, tak boleh diapa-apakan. Kerana mereka mencapai maksud yang penting. Macam kalau kita tak siap kali perang atau sebagainya, dia ada delegasi yang berunding. Yang ini tak boleh diapa-apakan. Ini dipelihara mereka. Sebab mereka menyampaikan suara daripada pihak yang mereka wakili. Mereka menjadi golongan ketiga. Kalau mereka dihancurkan, habis. Tak ada dah kedamaian. Tak ada sifat menghormati. Artinya asas itu memang ada. Atau Yahudi pun tahu. Sebab tu orang tanya Yahudi, kenapa tak serang Qatar? Qatar ni jaga, bukan dia invest pun banyak. Kita tak boleh. Sebab Qatar ni lah orang satu-satunya orang tengah kita, yang menjadikan kita tahu apa yang Hamas nak. Tidak, kita tak tahu. Maka kita tak boleh serang dia. Kaedah itu, kaedah yang memang Islam telah tetapkan sejak zaman berzaman. Golongan yang disebut sebagai wusata, orang tengah, orang yang menyampai, ini tak boleh diusik.
Islam tidak pernah mencabuli yang ni. Okey, Islam letak satu undang-undang, kedutaan yang ada diprotek. Kerana kedutaan ni wakil pada negara tersebut. Kita tak ada. Tuan-tuan nak tengok perasaan depan kedutaan kerana masalah tertentu. Nak istingkar, boleh. Tapi tidak boleh menganiaya mereka. Bagi bakar kedutaan, itu tak boleh. Islam tak membenarkan, mengharamkannya. Kerana ia wakil pada negara. Kita menyampaikan suara bantahan. Ada dulu demak, loki kata Nabi SAW, penghinaan, sekian negara. Kita hantar bantahan okey. Ataupun mereka, kita hantar bantahan mereka okey. Tapi kita nak bakar kedutaan, tak boleh. Ini menyalahi piagam antarabangsa dan Islam yang menjaganya. Amat menjaga benda ni. Sehingga dia hantar. Ni kalau nak perang tu hantar duta-duta ni pulang dengan aman. Baru cerita perang. Di mana mereka ada dalam negara kita, mereka tak boleh disakiti. Tak boleh diusik. Kita nak bantah negara mereka jahat begitu, begini tu hal lain. Tapi mengusik mereka, pegawai-pegawai diplomatik, diharamkan dalam Islam. Mereka perlu dipelihara. Sebagaimana kita juga, mereka kena pelihara. Orang Islam berada dalam negara mereka, mereka kena pelihara. Mereka kena hantar balik dulu, baru cerita kemudian. Begitu kaedah undang-undang yang dipatuhi oleh satu dunia. Maka Allah Ta'ala menceritakan, telah mendustakan kaum Samud dengan melampaunya. Idin ba'atha ashqaha. Ketika mana mereka menghantar orang yang paling celaka. Tentu asalnya bila kaum Samud mencabar Nabi Allah Saleh mendatangkan mukjizat membenarkan kerasulannya. Maka Nabi Allah Saleh mendatangkan mukjizat berupa unta Nabi Saleh. Yang disebut sebagai naqatullah, unta Allah. Nisbah kepada kemuliaan. Sebagaimana Kaabah, rumah Allah. Sebagai kemuliaan. Kerana unta ini sebagai tanda kebesaran Allah. Dia keluar bukan daripada perut unta, keluar daripada batu. Keluar daripada lubang, daripada batu tadi, keluar unta seekor. Besar unta tu. Sebesar-besar unta yang pernah dilahirkan oleh batu. Bukan dilahirkan melalui rahim unta. Tapi oleh batu. Untuk menunjukkan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Bila lahir unta ini, kerana mereka dah cabar, supaya Nabi Allah Saleh mendatangkan kebenaran, akhirnya mereka beriman. Tapi beriman tu macam tu, dia tak berapa kukuh. Beriman sebab cabar. Bukan beriman kerana keyakinan. Macam orang kalah bertaruh. Orang kalah bertaruh, dia tak pernah puas hati. Sebab bertaruh tu kalah. Lalu mereka menunggu masa bagaimana mereka nak membunuh unta ini. Nabi Allah Saleh beritahu ini unta ayat dari Allah. Wala tamassuha bisu. Jangan kamu sentuhnya dengan tujuan jahat. Nak gosok-gosok tujuan baik tak apa, nak selfie dengan unta tak apa. Ni tujuan tu nak sentuh tujuan jahat. Kata kita bila nak sentuh orang, niat kita macam niat baik ke niat jahat? Ada orang disentuh juga tapi niat dia dah jahat sebagai mukaddimah. Maka ini diharamkan. Maka mereka tak berani kerana mereka tahu Nabi Saleh tak pernah cakap bohong. Tapi mereka cari orang paling samsing mereka. Allah sebut, izin ba'atha ashqaha. Ketika mana dihantar orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Kebanyakan para mufassir menyatakan namanya Qudar bin Salih. Qudar bin Salih. Ini paling celaka sebab dialah yang menyembelih unta tersebut. Dan dialah memberi jaminan kepada kaumnya supaya jangan takut. Tak akan berlaku apa-apa. Aku jamin. Dan dia tidak menyembelih unta ini. Melainkan di hadapan semua orang. Termasuk kanak-kanak. Sebab itulah bila datang azab Allah dan kanak-kanak kena sekali. Sebab semua mereka bersorak. Gembira. Di mana Qudar. Bila dia sembelih, dia panggil semua. Jadi semua menyokong dia. Termasuk kanak-kanak dan wanita. Wanita pun sokong tukang sorok. Tukang sorak wanita ni. Kanak-kanak juga sama. Lalu dia menyembelihnya. Ketika mana dia, Nabi Allah Saleh tahu mereka nak buat sesuatu yang buruk kepada mukjizat ini. Nabi Saleh mengingatkan mereka. Faqala lahum Rasulullah. Dan telah berkata kepada mereka pesuruh Allah. Naqatallah. Ini unta Allah. Wasuqiyaha. Yang patut kamu jaga ialah beri minum pada dia. Sebab unta ini, pertama ini cabaran mereka. Mereka nak. Sebagai tanda mereka mengatakan Nabi Saleh ini benar dan beriman pada Allah. Dan unta ini pula beri manfaat. Susu unta. Yang bila mereka perah boleh diminum oleh semua mereka. Dek keberkatan susunya. Tapi mereka membunuh benda yang beri manfaat pada mereka. Baik dunianya yakni susu. Atau akhiratnya nilai keimanan pada Allah. Sebab ini antara ayat-ayat Allah. Lalu kata Allah. Fakadzabuh. Mereka tetap mendustakan Nabi Allah SAW.
Fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Yang sembelih seorang je, itu kuda. Tapi kalau sokong semua maka disebut mereka sembelih. Mereka sembelih kerana semua menyokong. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, maka Allah memusnahkan, mendatangkan kebinasaan atas mereka disebabkan dosa mereka. Fasawaha, Allah melupuskan mereka semua. Tak ada atas muka bumi ini. Tak berketurunan mereka. Tak berbaki mereka. Dihancurkan semuanya. Wala yakhafu uqbaha. Allah tidak pernah takut akan akibatnya. Allah bila buat sesuatu Allah tak takut apa. Kerana Allah yang berkuasa. Orang nak balas dendam pun tak boleh balas dendam. Kita kan kalau buat sesuatu, kita berfikir nanti kan dibalas balik. Sebab kita manusia lemah. Allah Ta'ala menyatakan, Allah hancurkan semua, wala yakhafu uqbaha. Allah tak takut apa pun akibatnya. Untuk Allah beri amaran kepada golongan yang mendustakan perintah Allah. Jadi Allah bila cerita kaum Samud, bukan cerita sejarah. Ia cerita pengajaran. Ia bukan halwa di telinga, tetapi ia iktibar di hati. Bahkan ia satu amaran yang berpanjangan sehingga hari kiamat. Yang mengotorkan diri dengan mendustakan Rasul dan perintah Allah. Lalu bergerak ke arah melakukan kerosakan atas muka bumi. Bukan kerosakan yang mereka buat ialah memusnahkan ayat-ayat Allah. Maka yang menghancurkan rumah Allah, yang membunuh umat Islam yang mentauhidkan Allah, ia jauh lebih besar dosanya daripada membunuh unta Nabi Saleh. Ini yang Yahudi dia kena tahu. Kalau kaum Samud yang membunuh unta Nabi Saleh, begitu akibat. Demikian mereka yang membunuh umat Islam, yang mentauhidkan Allah, yang membesarkan Allah. Mereka datang mencuri tanah Palestin, lalu menzalimi penduduknya dan meneruskan siri-siri kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka perlu mengetahui mereka sudah berada pada had keterlampauan mereka untuk dimusnahkan. Akan datang waktu dan masanya, pasti Allah akan membinasakan mereka. Dan kejahatan yang mereka bangga-banggakan, dan Allah Ta'ala akan menjadikan mereka semuanya hancur. Sebagaimana janji Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhum hatta yakhtabi min wara'il hajar wasyajar fayaqul hajar wasyajar ya muslim ya abdallah hadzal yahudi wara'i ta'ala faqtulhu. Kata Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat. Kamu umat Islam yang membunuh Yahudi, kamu akan membunuh mereka dengan sebenarnya. Sehingga mereka bersembunyi di sebalik pokok dan batu. Lalu pokok dan batu berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ni di belakangku Yahudi, datang bunuh dia. Datang sampai peringkat, kalau hari ni kau minta semua sokongan, puasa kuasa besar. Dan akan hancur, akan sampai masanya, talasha, hancur segala sokongan itu. Allah nak beritahu satu hari nanti, segala alam yang akan menyokong umat Islam. Batu dan pokok akan menyokong. Sehingga tak ada tempat untuk kamu sembunyi. Sembunyi belakang batu, sembunyi belakang pokok. Pokok berkata dan bertutur, ini belakangku Yahudi, datang bunuh dia. Pada hari mereka tidak ada perlindungan walau sedikit pun. Mereka benar-benar binasa. Dan tidak ada tempat mereka berlindung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.